Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Fitri bin Abu Bakar. Nama matrik DSU 2020233 daripada kelas DPSU 5F. Tajuk kumpulan kami ialah ihtisan dan kedudukannya dalam menetapkan hukum syarak. Saya akan menyerahkan definisi ihtisan dari segi bahasa, istilah dan hukum. Yang pertama ialah definisi ihtisan. Ihtisan merupakan sumber hukum syarak. Ihtisan juga dibincangkan dalam ilmu usul fiqh dan diterima pakai oleh sebahagian besar ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Walau bagaimanapun, penggunaannya ditentang agak keras oleh mazhab Syafi'i. Dari segi amalan, mazhab Syafi'i merupakan pegangan utama masyarakat Islam di Indonesia. Oleh itu, pengguna konsep ihtisan di negara ini dianggap tidak menepati dan berlawanan dengan kehendak mazhab Syafi'i. Dalam mazhab ini, konsep ihtisan dianggap sebagai sumber hukum yang ditolak dalam syariat Islam. Walau bagaimanapun, perubahan dalam bidang fiqh merupakan perkara yang dibenarkan dalam syariat Islam. Yang kedua, ihtisan dari sudut bahasa. Ihtisan dari sudut bahasa ialah ia lebih baik daripada dalil atau kaedah sedia ada yang digunakan dalam satu permasalahan. Hal ini bertepatan dengan maksud ihtisan dari sudut bahasa kerana konsep ihtisan menganggap dengan maksud ihtisan kerana konsep ini ialah dalil bahasa kaedah sedia ada yang digunakan dalam satu permasalahan. Hal ini bertepatan dengan maksud ihtisan dari sudut bahasa kerana konsep ihtisan menganggap dengan maksud ihtisan kerana konsep ini ialah dalil baru yang bertentangan daripada dalil asal atau kaedah asal. Bagi satu permasalahan itu sebagai dalil yang lebih baik dan perlu diutamakan. Khususnya ihtisan dari segi istilah. Dari sudut istilah, para ulama usul fiqh telah memberikan banyak takrifan tentang ihtisan. Ulama yang menolak hujah ihtisan membawa takrif yang dapat memberikan gambaran bahawa ihtisan hanyalah satu sumber hukum yang berdasarkan pemikiran akal mujtahid semata-mata. Bagi ulama yang mempertahankan ihtisan pula, mereka membuat takrif memilih dalil yang lebih kuat dan berbandingan antara dalil syarak dan dalil yang lebih baik, kuat dan memberikan lebih keselamatan kepada manusia. Seterusnya, ihtisan dari segi hukum. Satu sumber hukum syarak, ia bertentangan dengan kias yang nyata. Sebagai contoh, ihtisan daripada sebab hukum, sebagai contohnya, sekiranya berlaku ke atas seorang pencuri dipotong tangan kirinya secara tersalah kerana sepatutnya tangan kanan yang dipotong, maka berdasarkan ihtisan tidak perlu dipotong lagi tangan kanannya kerana ia sudah memadai. Sekian itulah daripada saya. Sebenarnya saya akan memberikan laluan kepada rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafat Atira binti Zaidi. Nombor saya DSU 202024619 dan saya dari kelas di DSU 5E. Saya akan menerangkan tentang kehujahan ihtisan, iaitu ulama berselisih pendapat tentang kehujahan al-ihtisan ni. Sebahagian ulama menerima ihtisan sebagai hujah, manakala sebahagian lagi tidak menerima ihtisan sebagai hujah. Ulama yang menerima ihtisan berpendapat bahawa ihtisan adalah salah satu cara untuk mencari penyelesaian terbaik bagi kepentingan awam. Manakala pula menurut sebahagian ulama yang menolak kehujahan ihtisan, jika ihtisan dibenarkan ini boleh berjalan ke arah penggunaan akal fikiran tanpa sekatan, yang mana ia terdedah kepada kesilapan dalam menetapkan hukum. Hal ini kerana hukum akan dibuat berdasarkan nafsu dan fikiran, sedangkan yang berhak membuat hukum adalah Allah SWT. Okey, seterusnya tentang ulama yang menerima ihtisan. Ulama mazhab Hanafi, Imam Malik dan sebagian ulama mazhab Hanbali menerima konsep berhujah dengan al-ihtisan dan mereka menggunakannya sebagai dalil hukum. Antara hujah mereka ialah melalui Al-Quran, yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum nusra. Maksudnya kat sini, Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan kesukaran bagimu. Dan melalui hadis Rasulullah, famarah muslimuna hasanan wa fahuwa indallahi hasanah. Hadis ni menunjukkan bahawa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Dan ini menunjukkan kehujahan ihtisan. Melalui ijma', ulama yang menjadikan ihtisan sebagai hujah mengatakan bahawa sudah ada kesepakatan ijma' daripada ulama tentang keharusan menggunakan ihtisan.
seperti keharusan jual beli, dan juga bolehnya menentukan kadar penggunaan bilik mandi awam walaupun ada ketidakpastian tentang masa penggunaan dan jumlah air yang digunakan. Bagi ulama yang menolak hujah al-istisna ni ialah Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i serta sebahagian ulama Hambali menolak berhujah dengan al-istisna, dan ia tidak boleh digunakan sebagai dalil untuk mengeluarkan sesuatu hukum. Istisna ni bukanlah sebahagian daripada Al-Quran atau hadis, dan tidak ada sebarang dalil yang menunjukkan ia diterima sebagai hujah. Menggunakan istisna sebagai dalil bererti menggunakan hukum yang berlawanan dengan hukum Al-Quran dan hadis. Sekiranya mustahid boleh mengeluarkan hukum yang tiada nas dalam Al-Quran dan hadis berdasarkan setiap yang dikira baik pada akal mereka, maka sudah tentulah orang awam juga boleh berbuat begitu, sedangkan ijma' ulama menyatakan bahawa orang awam tidak harus berbuat begitu. Dan selain itu, Imam Syafi'i berpendapat bahawa berhujah dengan al-istisna berarti menetapkan hukum berdasarkan nafsu dan fikiran, sedangkan yang berhak membuat hukum hanyalah Allah SWT sahaja. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalida binti Muhammad Sa'ad daripada kelas DPSU Remedi. Nombor metrik DHU 202-20147. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai istihsan menurut mazhab Hanafi, iaitu terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah istihsan dalilnya qiyas khafi. Seperti mana yang kita tahu, qiyas khafi ini merupakan qiyas yang tersembunyi ilahnya kerana halusnya ataupun kerana jauhnya daripada ingatan hati. Perkara ini berlaku di dalam keadaan di mana ia menentang kiasnya jelas ilahnya, iaitu kias jali, kerana bersegeranya kepada ingatan hati pada peringkat untuk permulaan. Okey, baiklah, sebagai contoh, jika menurut mazhab Hanafi, sisa makan minum ataupun najis burung helang haram sebab dikiaskan dengan sisa binatang buas yang seperti harimau dan sebagainya yang tidak boleh dimakan dagingnya. Tetapi jika menurut al-istihsan ini, sisa burung helang dan burung penyambar yang lain adalah tidak najis kerana binatang itu makan dan minum menggunakan paruh, dan paruh pula hukumnya adalah suci atas sebab dikiaskan dengan mulut manusia yang bersih. Jadi, walaupun dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi air liur yang keluar daripada daging tersebut tidak dicampur dengan sisa makanan yang telah dimakan oleh dia. Kerana apa? Kerana binatang tu makan menggunakan paruh, bukannya lidah. Okey, yang kedua adalah istihsan pengecualian kaedah umum, di mana dikecualikan masalah yang sempurna daripada konsep menyeluruh kerana ada daripada dalil khusus yang menghendaki pengecualian. Sama ada daripada dalil khusus terdiri daripada nas ataupun keadaan yang memaksa, iaitu darurat. Okey, sebagai contoh, ulama dah menetapkan orang bodoh ini tak sah belanja berkaitan dengan harta milik mereka, tapi al-istihsan mengharuskan dan mengecualikan tasarruf dengan mewakafkan harta untuk diri mereka sewaktu masih hidup. Hujahnya sebab apa? Supaya dapat mencegah harta mereka daripada habis dibelanjakan dengan sia-sia. Okey, daripada tak boleh bila mengikut menurut al-istihsan ni, dia jadi boleh. Sebab apa? Takut orang cakap kurang pemikiran ni mensia-siakan harta yang dimiliki mereka. Okay. Seterusnya kita pergi kepada bahagian-bahagian istihsan. Yang pertama adalah istihsan dengan ijma'. Istihsan dengan ijma' ialah berpindah daripada hukum asal yang telah ditetapkan pada suatu masalah. Sebab terdapat persepakatan para ulama yang menghendakinya berpindah daripada hukum asal tersebut. Okey, sebagai contoh, menempah barangan iaitu bai' as-salam. Jika mengikut kepada kaedah umum adalah tidak diharuskan sebab barang yang diakadkan itu tidak ada sewaktu akad dijalankan, tetapi ia diharuskan sebab jual salam ini adalah sesuatu yang baik dan merupakan salah satu cara masyarakat menjalankan jual beli, dan ia juga dah merupakan satu keperluan. Maka para mujtahid bersepakat bahawa jual beli salam ini adalah diharuskan. Okey, di sini yang dikatakan ia berlaku bila semua mujtahid bersepakat tentang masalah yang berlawanan dengan kaedah umum.
Bahagian yang kedua adalah istihsan dengan nas, di mana bermaksud perkara pada setiap masalah yang menunjukkan hukum yang bertentangan dan berbeza dengan kaedah yang ditetapkan, yang mempunyai nas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, seperti mana yang kita faham, puasa seseorang tak batal jika makan secara tak sengaja disebabkan terlupa. Tetapi kalau menurut kepada kaedah qiyas, puasa seseorang batal sebab dia tidak menahan diri dia daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Namun, hukum tersebut telah dikecualikan daripada kaedah umum berdasarkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu barang siapa yang terlupa sedangkan ia berpuasa, lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah memberi makan dan minum kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurain Hayati binti Abdul Rahman dari kelas DPSU Universiti. Nombor metrik DSU 20052110. Okey, saya ingin menerangkan tentang bahagian-bahagian itisan yang ketiga, iaitu itisan berdasarkan uruf. Okey, itisan berdasarkan uruf ini ia berlaku pada masalah yang menjadi amalan dan kebiasaan masyarakat dan ia bertentangan dengan kaedah umum. Sebagai contoh, dikenakan bayaran untuk bilik mandi awam. Jadi hukum asalnya adalah harus mengenakan bayaran tertentu untuk bilik mandi awam tanpa menghad ke kadar tertentu isi pada air yang boleh digunakan serta tempoh penggunaan bilik air tersebut. Jadi menurut dalil qiyas, ia menetapkan suatu angka itu mestilah berlaku pada perkara yang diketahui dan ditentukan menurut bayan al-maklum. Namun dalil istihsan pula dia mengharuskannya kerana uruf manusia pada sebagai zaman menerima angka seumpama ini. Jadi berdasarkan itisan di sini, ia mengharuskan dikenakan bayaran untuk bilik mandi awam. Ini kerana ia telah menjadi salah satu amalan dan kebiasaan masyarakat pada zaman tersebut. Seterusnya ialah yang keempat, itu istihsan berdasarkan darurat. Okey, iaitu darurah yang menyebabkan mujtahid meninggalkan ahli qiyas ataupun hukum umum kepada hukum lain untuk menolak kesukaran masyarakat demi kemaslahatan mereka. Sebagai contoh, seorang lelaki melihat seorang perempuan yang bukan mahram. Jadi hukum asalnya adalah haram seorang lelaki melihat kepada wanita yang bukan mahram. Namun itisan ia membenarkannya jika ada keperluan, sebagai contoh untuk bekerja, untuk perubatan dan sebagainya. Jadi berdasarkan itisan di sini, ia membolehkan seorang lelaki melihat kepada wanita yang bukan mahram jika ada keperluan sahaja. Yang kelima ialah itisan berdasarkan kias kopi. Okey, keadaan ini berlaku terhadap masalah yang mana bercantum antara dua kias, di mana salah satu jelas ilahnya dan satu lagi tidak jelas ilahnya. Itisan jenis ini ialah dengan mengeluarkan hukum berasaskan kias yang tidak nyata. Jadi sebagai contoh, hukum bekas minuman yang diminum burung elang adalah suci berdasarkan kias kopi, kias yang tersembunyi. Walaupun pada asalnya menurut kias jali, kias yang jelas, ia dikiaskan dengan sisa binatang buas lain seperti harimau dan serigala. Kerana daging kesemua binatang tersebut adalah haram dimakan. Hal ini kerana menurut itisan, sisa burung elang minum itu dia menggunakan paruh, dan paruhnya itu dihukum suci kerana ia tidak bercampur dengan airnya. Okey, yang terakhir ialah yang keenam, itisan berdasarkan maslahah. Okey, itisan berdasarkan maslahah ini ialah ia bermaksud untuk menjaga kepentingan ataupun kemaslahatan muamalat dalam masyarakat. Jadi sebagai contoh, pemberian zakat kepada Bani Hashim. Mengikut prinsip umum, tidak harus diberikan zakat kepada Bani Hashim. Tetapi sebaliknya, Imam Abu Hanifah ni, dia mengharuskan memberi zakat kepada mereka pada zaman beliau. Ini kerana ia berdasarkan al-ihtisan, iaitu demi menjaga kepentingan mereka daripada diabaikan. Jadi, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.